Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini iaitulah 21 Ramadan 1438, kita sambung balik tadabbur Ayatus Siyam berdasarkan sebuah buku yang kecil ni. Nama dia Bada'iul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil, mencari keindahan makna yang indah daripada ayat-ayat puasa secara tadabbur dan juga secara analisa. Dalam seri lepas kita sudah baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sambungan pada kali ini iaitulah ayat 185. Kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ini ayat sambungan kita, iaitulah di awal ayat dulu. Coba tuan-tuan perhatikan di ayat yang ke 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi dalam ayat 184 ini, di peringkat awal Islam dulu masih lagi diberi apa? Diberi pilihan. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, boleh bayar fidyah. Bila bayar fidyah. Tapi bila turunnya ayat yang kita baca ni, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, tengok terjemahan dia 185, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Tuan-tuan tanda, bilakah tarikh nuzulul Quran, bilakah tarikh turunnya Al-Quran? Mengikut dalam hadis yang diriwayat oleh Wasilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, iaitulah menyebutkan turunnya Al-Quran itu pada 24 Ramadan. 24 Ramadan. Habis yang kita duduk cuti 17 tu, kena cuti pula 24 ni. Boleh dua kali dah. Jadi tak ada masalah lah. Yang pentingnya kita tidak, itu dari sudut fakta. Fakta sejarahnya sepatutnya nuzul Al-Quran itu cuti 24 Ramadan. 17 tu kita beri kepada Yaumal Taqal Jam'an, hari peperangan Badar. Hari peperangan Badar. Tapi dalam masalah ini kita tak jadi masalah bagi kita.
Yang jadi masalahnya, kita Quran turun macam tak turun ke kita. Itu masalah. Sebab turun, kita tak ambil undang-undang peraturan yang ada dalam Quran. Jadi hijau Al-Quran ni apa? Hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Dia panggil hudan. Hudan, pemimpin, petunjuk, duduk situ belakang. Kepada mana? Ilal khairi. Dan wabayyinatim minal huda. Ini tugas Quran yang ketiga, bayyinatim minal huda, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk. Petunjuk, kemudian dia mari pula penjelasannya duduk di mana? Duduk dalam Al-Quran yang kita baca ini. Yang kita baca duduk di situ. Tugas dia yang ketiga, wal furqan. Apa dia furqan? Dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Mudah ya. Hijau Al-Quran ini dia nak jaga agama. Kita ni kalau kita tengok dalam benda-benda pelik-pelik orang bawa mari, kita bawa tengok dia punya skill dia ataupun garis panduan betul tak betul dia. Dalam bahasa sekarang orang panggil sirim lah, lebih kurang dah. Jadi kita nak tahu betul tak betul, mari letak ke Quran. Kalau Quran bercanggah dengan prinsip Al-Quran, itu bukan mari daripada Islam, walaupun diletak di bawah nama Islam. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini siapa terpada ayat dia? Dan oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Siapa dia tengok anak bulan? Kalau orang baca ayat Quran ni tak boleh puasa dah dia. Dia kata kenapa tak puasa? Sebab Tuhan kata siapa dia tengok anak bulan. Kita tak tengok. Buat kita ni cara anak bulan, mak bulan pun tak nampak. Nah, cara anak. Jadi tak payah puasa. Lah, itu pada asasnya. Kalau kita tak tengok, orang lain tengok. Pasal itulah dalam tafsir ni kata atau mengetahuinya. Sekarang ni bagaimana kita nak ketahui masuk bulan tak masuk bulan? Iaitulah melalui takwim ataupun kalender yang sudah ada di tempat kita masing-masing. Kalender tu 5 ada 10. Nah, kalender hak sedia ada. Kalender hak baru pula ni, toke-toke pula ni, bertabur tepi tangga masjid tu, mari duk tambur sini. Hak jual ke toke kerusi pun ada, toke wah tamar pun ada, toke tayar pun keluar juga kalender bulan Ramadan. Nak kata apa? Ni tu semangatnya. Kalau kita tanya dia, sebenarnya nak bagi kalender kau nak bagi tayar. Biarlah. Itu dia panggil ayat-ayat sindiran saja tu. Yang pentingnya sudah lengkap, kita ni sudah tahu dah bila masuk Ramadan. Jadi alhamdulillah tidak menjadi kesalahan untuk kita. Maka Tuhan kata apa? Bila kamu jumpa Ramadan, menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Tuan-tuan tanda, bila turun ayat Quran ini telah membatalkan ayat 184 yang memberi pilihan kepada kita. Jadi kalau baca ayat Quran ni tak apa, siapa dia boleh bayar. Jawab dia nya kenyal lah untuk lebar ni, orang pakat bayar ke dia boleh Ramadan kan. Maka kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ulama tafsir, pakar dalam bidang tafsir, habrul ummah wa turjumanul Quran, kata apa? Ayat Quran ini tidak mansuh, dia dipakai kepada orang-orang tua yang uzur. Contohnya kita ada pak cik ni. Pak cik ni berapa umur? Dia kata muda lagi ustaz, baru lebih 40 ya. Lebih 40 tahun. Kata berapa lebih tu? Lebih 35. Jadi 75 tahun lah umur dia nya. Dia bahasa-bahasa dia nak main orang. Orang yang tua yang sudah tak larat lagi nak puasa, maka dia diberi pilihan dengan ayat ini. Dia boleh buka puasa dan dia kena bayar fidyah secupak lebih kurang dalam 700 gram. Ataupun sekilo lah, senang. 700 gram satu hari, dia tak payah puasa. Tak payah puasa. Baik. Kalau orang ni sihat waktu itu, muda, bukan tua pun, tapi sakit. Allah Taala sebut di sini. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau dalam musafir. Kenapa Allah Taala ulang balik ayat Quran ini sedangkan sudah ada dalam 184? Kata di ulama tafsir supaya kamu jangan keliru. Dalam ayat 184 Tuhan kata
faman kana minkum maridan ala safarin. Siapa dia sakit ataupun musafir, dia boleh buka puasa. Siapa dia nak buka puasa, dia boleh bayar. Tapi bila mari ayat bayar pembatalan hukum, boleh pilih nak puasa, maka Allah kekalkan untuk orang sakit. Wa man kana maridan. Tengok, ini bahasa Al-Quran tuan-tuan. Kalau Allah kata wa man kana maradan, siapa dia sakit je, sakit gigi ke, sakit telinga ke, sakit mata ke, boleh buka puasa belaka. Tapi bila Tuhan kata wa man kana maridan, maknanya sakit sengoti, sakit sungguh, baru boleh buka puasa. Au ala safarin, ataupun dia bermusafir. Musafir jauh mana? Jarak dia jauh lah. Jarak dia 2 marhalah. Sampai dulu 2 marhalah, sampai dulu 2 hari berjalan dah. Sampai kita 2 marhalah, gua Musa tak apa. 2 marhalah dah. Jadi kita pilih lah. Tapi ingat, kalau kamu buka fa'iddatun min ayyamin ukhar, siapa dia buka, hendaklah dia puasa ganti pada hari yang lain. Jadi kalau boleh buka puasa, kita musafir boleh buka puasa, tak payah ganti. Rasa tak ada orang di kampung bulan Ramadan, pakat trebo habis. Trebo habis pasal boleh buka puasa. Tapi nak ganti tu bukan senang. Nak ganti pula tu susah. Jadi oleh kerana nak ganti susah, tak usah duk buka lah. Kalau kita mampu, kalau sakit, buka. Sebab satu, untuk apa Tuhan bagi kita buka puasa? Yuridullahu bikumul yusr. Dan dengan ketetapan yang demikian itu, Allah Ta'ala menghendaki kamu boleh beroleh kemudahan. Tuhan nak suruh beri mudah kita. Dia bukan nak suruh mati dengan sebab puasa. Puasa ni bukan untuk mati, tuan-tuan tanda, tulis itu. Puasa bukan untuk mati, tapi untuk manusia menjadi orang bertakwa. Kita kata biarnya mati, perintah Tuhan. Tidak. Sebab itulah zaman Sayyidina Umar, dia pergi ke Syam, nak pergi perang, jumpa dengan Ta'un. Jadi ada sahabat kata, Ta'un kita lanjut lagi. Kalau mati pun kita mati, syahid, kita nak mari perang. Kata di sahabat lain, dok, kita bukan nak mati dengan Ta'un, kita nak mati dengan orang kafir. Mari Amr bin Auf kata, lah, Nabi kata kalau kamu dengar dalam kampung tu ada Ta'un, jangan masuk. Jadi Sayyidina Umar balik. Sama juga bulan Ramadan, Allah suruh kita lapar untuk jadi bertakwa, bukan untuk lapar untuk mati, tidak. Sebab tu Tuhan sebut di sini, yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala nak beri kepada kamu kemudahan, wala yuridu bikumul usr. Tengok, dia ulang balik sekali. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak mau kamu menanggung kesukaran, tak mau sukar. Kita nak bagi kesenangan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan 29 ataupun 30 hari, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya. Jadi bila walitukabbirullaha, bila kita selesai Ramadan, apa yang kita buat? Kita sambut dengan apa? Dengan bertakbir. Sambut dengan bertakbir, itu tanda kemenangan. Kita lawan nafsu, menang. 30 hari boleh puasa, bertakbir. Tapi kalau ada orang tak puasa takbir juga, itu dia panggil orang tak betul. Waktu orang mengutip benda tak ada, waktu orang bagi mari dia. Lagu tu lah ibaratnya. Contohnya kita pergi pungut barang-barang, dia tak mari. Waktu kita nak bagi benda tu ada, dia depan sekali, kata mari mana mu ni. Sama jugalah orang yang tidak ibadat di bulan Ramadan, puasa pun tak, dia dulu bagi baju raya beli awal puasa lagi. Ini orang panggil, ni orang tak betul berjalan lagu ni. Baik, cuma hari ni kadang-kadang kita ni disalah ertikan. Bila mari penjual toke-toke ni buat mari mercun, malam rayanya berde main mercun lebih daripada apa benda, daripada raya Cina. Kita kata, saya kata dulu, kata malam hari raya kita sunnah takbir telah dimatikan dengan bid'ah berde. Ada orang marah, dia tu ada bid'ah pula. Bid'ah mana benda rekod benda tak ada dalam sunnah gitu berde. Benda malam-malam raya tu buat apa? Maka itu dia panggil tanda benda yang tidak baik. Berdasarkan pada ayat 185 ni, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, maka saya telah keluar satu risalah yang ada di tangan tuan-tuan tu, tajuk dia hukum semasa berkaitan puasa. Ni dapat ni risalah yang nombor 3 ni. Risalah nombor 3
hukum semasa berkaitan puasa. Ambil. Kita nak baca sikit. Di antara perkara-perkara asas yang membatalkan puasa ialah makan, minum, melakukan persetubuhan, jima. Yang keempat, keluarnya haid dan nifas. Jadi di antara perkara yang membatalkan puasa mengikut mazhab Syafi'i, iaitulah sampai sesuatu ain ke dalam rongga melalui liang yang terbuka. Masuk ke dalam mata, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam dubur pun masih dikira batal puasa. Panjanglah hana hurah ada di sini dulu. Dah, panjang. Kalau orang ni contohnya sembelit. Dia terai merah muka-muka, terakak telinga. Boleh sekerak ya keluar. Terai akhir kali habis nafas dia, sebelah lagi teruk masuk balik. Batal puasa dia. Dalam kitab fiqh Syafi'i. Jangan main. Sebab itulah pengkaji zaman kita ini, ahli-ahli fiqh zaman kita ini telah mengeluarkan satu risalah persidangan yang mengeluarkan beberapa keputusan yang besar, iaitulah perkara-perkara yang tidak batal puasa. Jadi di antara yang batal puasa lagi, tengok dalam kitab kita ni, muntah dengan sengaja. Hidup korek tekak sampai muntah, itu batal. Yang ketujuh, mengeluarkan mani dengan tangan dia. Kalau dia mimpi tak apa, dia tidur masjid mimpi, itu tak batal, pergi mandi je lah. Yang ke-8, gila, na'udzubillah. Yang ke-9, murtad. Di antara keputusan yang besar yang telah diputuskan oleh para ulama dalam dunia ini, kita ni kadang-kadang bermasalah, kita ni masalah mental, masalah jiwa ada. Bila dia tengok ulama-ulama dunia ni bersidang tak batal puasa benda lagu ni, ada di tangan ustaz-ustaz kita ni panggil mengamuk. Dia kata ni puak mana pula mari lagu ni. Jadi kita janganlah mempersempitkan. Allah Ta'ala nak dasar puasa ni, yuridullahu bikumul yusr. Allah Ta'ala nak mempermudahkan hamba dia, kita nak mempersempit pula buat apa? Kenapa kita nak memayahkan umat ini daripada sukar? Tengok di antara keputusan qarar seperti berikut, iaitulah di antaranya masuk ubat ikut jarum, injek. Kalau telai tak boleh lah, cocok dengan jarum, tak batal puasa. Manakala kita pergi hospital, kita tengok-tengok, Masya Allah, Tabarakallah, kita punya demam panas tinggi, doktor kata kena injek ni, tak ada masalah, injek lah, masuklah, cocok boleh jarum, 2 jarum pun tak apa, tak batal tu, tak batal puasa dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam senarai ini, di antara perkara semasa yang menjadi polemik perbincangan, iaitulah tentang orang asma yang lelah ni. Kadang-kadang dia terpaksa kena guna ubat dia tu, sembuh sikit, masuk dalam mulut tu. Itu pun ulama ramai di kalangan ulama semasa ini memfatwakan tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Alhamdulillah saya sudah hurai panjang tajuk ni dalam satu tajuk di bawah tajuk penggunaan inhaler untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kita memilih pandangan yang mengatakan tidak batal puasa. Ada orang yang kata, kalau lagu tu isap rokok tak batal jugalah. Apa pula dah? Kata tak ada lagi ambulans biar masuk dalam kapur dia. Apa? Pocik itu nak mati dah tak isap rokok. Ada. Dia mabuk gitu adalah, ketagih candu rokok tu. Tapi mati tak ada. Tapi kalau asma ni, kalau tak sedut dia tu, busuk. Jadi kita duk kiyah benda yang karut lah macam ni, macam mana? Hak ni orang darurat yang sangat perlu kepada benda ubat. Ia ni saja nak ikut syaitan, sepasal bulan-bulan puasa pun nak isap rokok juga. Mana boleh nak kiyah sama benda sama. Yang kedua, rokok tu tengok dia punya filter penapis dia tu, sekali seruk hitam legas habis. Maknanya ada benda yang keracunan di situ. Berbeza dengan inhaler ni tak ada benda. Kalau kita sih dia pun tak nampak apa. Jadi alhamdulillah lah pandangan ulama-ulama semasa yang memudahkan urusan umat ini, kita mengatakan jazahullahu khaira. Dan orang-orang yang coba nak menyusahkan umat ini dengan berbagai-bagai label yang dilemparkan, kita mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta Allah Ta'ala beri kepahaman yang baik kepada mereka supaya tidak menimbulkan perkelahian di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita pergi kepada ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, bila hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, tengok, bila tanya orang, kita tanya Allah, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah azza wa jalla, Tuhan suruh jawab apa? Fa inni qarib,
sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kalau kita belajar ilmu tadabbur Al-Quran, ilmu tadabbur Quran, biasanya Allah Azza wa Jalla ni bila mari wa iza sa'alaka, maka dia suruh jawab. Wala in sa'altahum, dia suruh jawab qul, kata. Tapi dalam ayat ini Tuhan terus jawab. Tuhan tak kata faqul inni qarib, kata aku dekat tak. Tuhan jawab lalu fa inni qarib, nak menunjukkan betapa sangat dekatnya Allah dengan kita. Betapa sangat dekatnya Allah dengan kita. Sebab itulah bila ada para sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Tuhan ni dekat ke jauh? Allah ni dekat ke jauh? Kalau dekat, nunadi, kita nak panggil dia, ya Allah. Kalau jauh, nunadi, kita nak panggil dia, nak lawan panggil, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau dia dekat, nunaji, kita nak bisik dengan Allah. Maka mari jawab pada dia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hamba aku tanya tentang aku dekat. Tak perlu duk lau-lau tepik-tepik. Nak berdoa, doa ya. Ya Allah, kita berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tepat yang paling hampir hamba dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud. Hei tuan-tuan yang duduk dalam sujud tu, kita bertepik ke baca doa dalam sujud? Dalam sujud tak ada bunyi derah tak? Selu-selu koh-koh belakang. Sebab kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tak perlu kita lawan derah-derah. Semalam kita ada satu tempat ceramah, ada orang seorang pakcik mari dengan rasa penuh kecewa dan tak puas hati. Allah, saya kata apa masalah pakcik? Dia kata hari ni kita tengok ada imam-imam lepas solat fardu kat doa masing-masing. Dia tak doa derah dah, ramai-ramai. Tak suka lagu tu. Kata doa ni nak suka ke pak cik? Sedap juga soalan dia tu. Doa ni kena suka ke? Dia kata tidaklah, nampak meriah. Jadi kita kata kalau tak doa pun tidak jadi masalah. Akhir sekali dia bertanya mula. Dia kata hak Nabi dulu lagu mana? Zaman Nabi. Cerdik orang tua ni. Dia kelih kita duk tanya dia 2-3 kali soalan tu. Dia kata hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu lagu mana cara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tak ada. Dia lepas pada semaya dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal ikram. Perlahan je. Dia kata ada juga sahabat kata bila kita habis solat kita dengar orang istighfar, istighfar lagu tu lah. Masing-masing kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia boleh buat kita pun kalau sudah salat kata masing-masing astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Biar pakat-pakat dengar gitu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sudah beristighfar, dia pergi lah. Kecuali lepas salat subuh dia duduk sampai naik matahari. Ana tulis satu makalah. Tajuk dia nya duduk selepas salat subuh. Amalan selepas salat subuh. Tuan-tuan tengok. Sudah ada di papan kenyataan Island kita ada. Dalam internet Abu Anas sudah ada. Kita tulis duduk menunggu salat, menunggu isyraq, tunggu naik matahari. Itu Nabi kita duduk situ. Jadi kalau begitu dia kata Nabi tidaklah duduk zikir doa ramai-ramai dengan sahabat, kata tidak. Maka dia boleh terima benda lah gitu. Cuma saya nak bawa dialog ni, cerita ni untuk apa? Supaya kita juga menerima bahawa memang begitu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imam kita perlahan ke, imam kita kuat ke, kita baca sendiri masing-masing berdoa pada Allah Azza wa Jalla, sebab kita masing-masing ada hajat yang tersendiri. Ada hajat yang tersendiri. Imam ada hajat dia. Kebetulan anak dia tak segar, dia doakan anak dia. Kitanya masalah lain pula, benda lain. Jadi masing-masing ada hajat, maka kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Yang penting dalam ayat ini Allah Taala kata fa inni qarib, aku dekat. Ulama-ulama tadabbur kata apa tuan-tuan? Di antara benda yang pelik, tengah-tengah kita duk berpuasa, tengah-tengah hurah ayat puasa, tiba-tiba dia break tengah jalan. Break sekejap. Ayat 186 ni menceritakan kepada kita tentang doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tengok nota 68. Ini menarik. Pimpinan Ar-Rahman ni di antara kelebihan dia ada nota huraian di bawah. Penerimaan Tuhan akan doa
dan permohonan hambanya itu adalah berdasarkan kepada peraturan atau undang-undang Tuhan yang telah ditentukan. Maka tiap-tiap doa dan permohonan itu hendaklah diiringi sama dengan amal dan usaha yang sungguh-sungguh. Mentah kena benda gak pakai doa saja, doa tak buat kerja apa, tak jadi lagi tu. Mengikut peraturan undang-undang Allah yang berlaku pada sekalian alam. Jadi kata di para ulama, bila Tuhan berjanji, tengok 186 ni janji Allah. Siapa dia berdoa, ujib, aku perkenankan. Kita rasa pening kepala. Pening ke tidak? Tuhan kata dia perkenankan doa, tapi doa kita 3 tahun tak dapat lagi. Berapa dia kita rasa mudah nampak tak dapat, tak kabul doa ni. Ada orang nak anak, dia kahwin, dia nak anak 10 tahun dah kahwin, tak boleh anak. Hari-hari berdoa 3-4 kali sehari. Hak berdoa lah. Hak usaha pun tak kira. Siang malam ni usaha ni, tapi tak ada juga anak contohnya. Tak boleh puasa ya kan. Jadi nampak sangat Tuhan tak kabul doa tu. Kita kena ingat, kata di para ulama, kabul doa ni 3 perkara. Tanda dia. Yang pertama, kita kena yakin Allah Ta'ala sudah dengar ujibu da'wata da'i zadan. Tuhan dengar dah hak kita sebut tadi, hak kita minta, Tuhan sudah dengar. Sudah masuk dalam rekod orang ini berdoa. Yang kedua, doa yang kita doa tadi sudah dikira ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'ahu wal ibadah. Doa itu ibadat. Jadi bila ibadat, boleh pahala tak boleh pahala? Kita angkat tangan, ya Rabbi, berilah keampunan kepadaku, ya Rabbi aku nak ni, itu ibadat, boleh pahala. Yang ketiga, Allah perkenankan doa ni, dia beri hak kita minta. Nampak lalu boleh, Allahu Akbar, alhamdulillah Tuhan kabul doa saya. Nampak? Yang keempat, Tuhan tukar hak kita minta, dia tak beri, dia beri hak lain yang lebih sesuai dengan kita. Contohnya kita nak minta projek besar-besar, manakala boleh projek ni 5 juta boleh, kita duk mikir dalam kepala tu 1000 BMW ke Mercedes, tukar dah kereta, tak ada projek lulus lagi, tukar dah kereta dalam kepala. Manakala boleh dia ni berjalan lenggok lah kata dah orang panggil. Jadi Tuhan tukar beri hak lain ke dia tak beri hak dia minta, tapi Allah Ta'ala buangkan daripada benda-benda yang tak baik yang nak menimpa dia. Satu. Yang terakhir sekali, tuan-tuan kena ingat, doa kita ni mustajab. Allah Ta'ala akan beri pahala di akhirat esok. Atas dunia tak dapat, jangan kecewa, teruskan berdoa, kita akan dapat di akhirat esok, insya-Allah. Barulah kita rasa sedap hati dah. Tapi mari zaman kita hari ni tak puas hati, dia panggil terpaksa kena swastakan doa pula. Bulan Ramadan ni berjujuk keluar senarai-senarai, bayar RM5, RM10, suruh orang berdoa untuk mak ayah kita. Saya mengatakan, anak-anak, kalau sayang kepada bapa, mulut kita berdoa, bukan diswastakan kepada pak-pak lebay untuk berdoa. Apa yang malah sangat ni, nak doa ke mak ayah pun bukan main susah kan. Kita doa diri pada mak ayah kita. Ayat yang terakhir dalam ayat kita ni, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Mudah ayat kita, rafas dengan makna bersetubuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Tengok nota 69, perhubungan suami isteri kerana sangat rapat dan mesra, masing-masing disifatkan antara satu dengan lain sebagai pakaian yang lekat di badan dan dapat mengawal dan memelihara pemakainya. Sebab tu nama dia bersetubuh. Duk sekali berlaku. Jadi bila-bila puasa pun cerita juga ayat ni. Jadi pakaian maksudnya yang melindungi. Kita pakai baju ni untuk apa? Nak lindung daripada panas, nak lindung daripada sejuk. Jadi isteri melindungi suami daripada terjebak kepada mungkar dan maksiat. Dia ada bini, dia buat apa nak pergi cari hak lain je, ngarut apa lagi tak? Suami pun macam tu juga, isteri pun macam tu juga. Kenapa nak pergi melayu? Sebab itulah isteri di antara tanggungjawab dia mesti memberi sepenuhnya kepatuhan, layanan yang baik kepada suami, supaya suami dia ni menjadikan dia sebagai pakaian yang melindungi suami daripada terjebak dengan mungkar dan maksiat. Demikian juga isteri dilindungi oleh suami supaya tidak terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wal afa ankum.
Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri sendiri. Dia ada di kalangan sahabat, nak boleh ketahui ayat Quran ini, ada di kalangan sahabat yang terjebak dengan melakukan jima pada malam Ramadan. Dulu puasa setakat maghrib dengan isya yang boleh buka, tak ada lah nak makan lagi, nak apa lagi. Maka pada malam Ramadan ada di kalangan mereka yang melakukan persetubuhan. Jadi bila berlaku macam ni, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ahlaktu binasa adalah saya Rasulullah. Apa? Waqa'tu ahli fi hari Ramadan, saya telah melakukan hak cerita hari Ramadan. Hak cerita ni ada sahabat-sahabat pada malam Ramadan tu berlaku. Jadi Tuhan kata, alimallahu annakum kuntum takhta min anfusakum. Mungkin nak dia mesti gini, malam-malam ada juga hak buat kerja. Maka Allah kata apa? Lalu Tuhan menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang setubuhlah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Jadi kata di para ulama, jangan pula ambil ayat ni, ayat suruhan ini setiap malam Ramadan kerja duduk setubuh ya. Tak. Dia panggil ayat al-amru ba'dal ibahati. Arahan selepas maaf. Al-amru ba'dal al-hazri, arahan selepas larangan dia jadi harus. Jadi harus, itu kaedah. Mula-mula larang ke tadi, jangan duduk dengan isteri kamu. Tiba-tiba Tuhan kata fal ana basyiru, sekarang gilah duduk, boleh. Itu dia panggil ayat itu harus. Mana bulan Ramadan dipersilakan pada malamnya. Dan wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Tuhan tulis kepada kamu. Kata di ulama tafsir, iaitulah cari biar boleh hanuk boleh puasa. Kalau boleh hanuk boleh puasa, kita bubuh nama dia Muhammad Ramadan. Comel gitu. Dah Muhammad Ramadan, Muhammad As-Siyam kau mana? Comel. Siti Siam, apa dia Siam tu? Puasa, pasal boleh puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu yang putih, yakni cahaya siang, benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam kegelapan malam. Ada di kalangan sahabat dulu, dia ambil benang, dia tok berbata dia, nak cek tengok nampak ke tak nampak. Nabi kata inna wisala datakal arid, batamu tu panjang, bukan lagu tu maksudnya benang putih tu nampak cahaya putih di langit panjang gitu. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehinggalah waktu malam, sehingga waktu maghrib. Semalam orang tanya soalan, ramai tanya ni. Dia kata ada radio salah siap waktu buka puasa. Ada dengar cerita? Sedap juga dia. Dia mengikut dalam kaedah puasa ni begini. Dia panggil al-aslu, berpegang kepada asal. Contohnya, asal siang ni tak boleh makan. Jadi kalau dia berazan awal belum masuk waktu, ataupun kita salah makan belum masuk waktu, maka kita kena qada puasa tu. Kena qada puasa. Baik, kalau kita tidur malam, betul lah jel kitanya mati. Tengok jel, oh bau 5:30. Minum air siap dah kita. Siap minum air, makan buah tamas siap-siap. Nak tunggu orang band, tiba-tiba komak dah. Bukan 5:30, pukul 6. Jadi dia salah. Jadi kata dia ulama, hak ni tak payah kena qada sebab asalnya malam. Asal malam. Kalau asalnya siang tersalah, kena qada. Hak asal malam tersalah, boleh. Tak payah qada. Sebab dia tak tahu, dia ingat ke betul-betul bagi dia je tak azan lagi. Rupa-rupa orang komak. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Oi, tidur iktikaf masjid dia lagi klik. Janganlah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Tuhan buat batas, jangan langgar. Itu dia panggil hudud. Tilka hududullah. Hudud ni maknanya sekatan, batasan, larangan. Siapa dia langkah pergi sebelah, kena. Sama ada kena tu dosa saja, ataupun kena kafarah, kena denda, ataupun kena hukuman sebab dan sebagainya.
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok daripada ayat yang pertama 184, la'allakum tattaqun. Tuhan kata, aku nak menjadi kamu menjadi orang bertakwa. Jadi la'alla dalam Quran ini semuanya menunjukkan pada jadi belaka. Aku nak suruh jadi orang bertakwa. Di akhir ayat puasa, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu, mereka mana? Hak dengar kata, hak ikut peraturan, hak puasa, hak tak langgar hudud, mereka telah menjadi orang yang bertakwa. Allah. Jadi dua ayat ni semua-semuanya bermula dengan takwa, la'allakum tattaqun, berakhir dengan la'allahum yattaqun. Jadi mudah-mudahan mereka terus bertakwa. Terus bertakwa. Mana lepas puasa pun, hak kita masuk Ramadan, masuk dah dalam Ramadan kita ni, dan kita telah melalui sebulan puasa, kekalkanlah takwa itu. Jangan kata lepas puasa kak, Masya Allah tabarakallah, bunyi berdiri raya tu kak, sekali dengan syaitan balik, kita pun terlupa dah ke masjid. Lupa tak lupa pun, hari raya pertama tu mayat maghrib tak siapa sebari, tak siapa satu sah, pak mana habis nyetelah dia topak dengan lemah. Nah, Allahu Akbar. Ini jadi saya kata tuan-tuan, janganlah kita menunjukkan kita ni kecundang, gagal madrasah Ramadan yang kita masuk, tak siapa sehari hancur lebuh habis dah. Tak ada seorang. Patut air raya tu lah comelnya dengan baju raya je, dengan sampainya mari semaya maghrib, semaya zuhur, asar, isya, penuh sini. Ni dah tak ada orang dah. Masya-Allah. Sebagaimana sebagaimana sedihnya ibu bapa kita lepas pada air raya, anak-anak tinggal ni ngamuk kelik-kelik duduk rumah sore-sore, sama juga masjid pun sedih, lepas pada air raya tak ada dah lah makmum. Dua-dua sedih belaka. Ya Allah. Akhir ayat puasa. Ini pelik ni tuan-tuan. Ini dipanggil tadabbur. Ayat 188 ni tak ada kena-mena dengan puasa, tetapi ini untuk orang berpuasa. Orang berpuasa ni tak makan, tak minum, tak jima, tak melakukan benda-benda yang halal. Nasi tu halal ke haram? Halal. Air halal. Isteri, adinda yang kita sayangi tu kahwin benar-benar tu. Nah, belarut lagi kahwin dulu. Halal ke haram? Halal. Tapi kita tak buat. Kita tidak makan, kita tidak minum, tak lakukan persetubuhan pada siang Ramadan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba lepas Ramadan bahar rasuah nak pula dah kakak ni. Rasuah. Bukan lepas Ramadan, dalam bulan puasa pergi beri rasuah kau kan. Dalam bulan puasa pagi buta lagi duduk di bank riba, nak pergi minjai duit riba. Puasa berapa lagu ni? Maka Tuhan bagi pada kita ayat 188 ni ayat pukulan. Nak tengok, kalau kamu puasa, mu benar-benar berpuasa, nak menjadi orang bertakwa, tinggalkanlah benda-benda yang haram. Allah sebut, wala ta'kunu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan untuk atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Jalan yang salah tu ada berlaku lah, dengan ribanya, dengan rasuahnya, dengan skim cepat kayanya, dengan jual benda-benda yang haramnya, jual benda-benda yang tak baik. Apa dia benda? Banyak benda-benda yang tak baik ni, skim-skim yang tak patuh syariah. Contohnya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengholorkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Kita ni tak beri rasuah ke hakim, kita beri rasuah ke sekian-sekian pegawai untuk nak meluluskan projek kita. Ya Allah belakang tu. Boleh puasa, pergi beri rasuah. Yalah, ini bukan orang berpuasa lagunya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu semua mengetahui salahnya. Jadi kata di para ulama tafsir, ulama tadabbur Quran, ayat ini seolah-olahnya kunci. Hei orang berpuasa yang telah bermujahadah bermati-matian, pagi siangnya berpuasa, malamnya berqiyam, baca Quran, beristighfar, tinggalkanlah makan benda-benda yang haram. Kalau tidak,
sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi, siapa dia duduk makan benda-benda yang tak baik masih lagi meneruskannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu, Allah Taala tak berajak dia meninggalkan makan dengan minum. Pergi makanlah. Puasa berapa lagu ni? Ini seolah-olah ayat begitu. Tapi kena puasa juga. Jangan kata tak usah puasa lagi tu. Lah, puasa-puasa, pahala tidak ada. Jadi cantik sekali tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ini dia panggil ilmu Bada'iul Ma'ani. Betapa indahnya makna Al-Quran kalau kita masuk. Kata di para ulama, Al-Quran ini diibarat seperti buah tamar. Kenapa buah tamar? Buah kurma. Buah kurma ni lagi kita kunyah, lagi manis. Kunyah lagi manis dia rasa. Quran macam itu juga. Lagi kita tadabbur, lagi kita perhati, lagi menarik, naik semangat kita tu lagi naik semangat. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kepahaman, tadabbur kita kepada ayatus siyam pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan yang lain dalam tazkirah Ramadan kita, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.